Inisiatif Jamin Kerja Keluarga Malaysia sedia 600,000 peluang pekerjaan. RM300 juta diluluskan Bina Lebuh Raya Rakyat. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Nurul Zamri. Berita Wilayah edisi 19 Februari membawakan laporan terkini dari seluruh negara dan seperti biasa lintas langsung dari Sarawak dan Sabah bakal mengisi paparan petang ini. Juga dari Kedah, terus setia sejam bersama kami. Kerajaan sedang melaksanakan libat urus dengan semua pihak termasuk para majikan berhubung pelaksanaan gaji minimum RM1,500. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, Kementerian Sumber Manusia telah mengadakan perbincangan dengan pelbagai pihak sebelum memaklumkan kepada Kabinet pada minggu lalu. InsyaAllah kita concern tentang cost of living hari ini yang mungkin perlukan peningkatan. Tapi kita tak nak tinggalkan peningkatan itu. SMEs, mikro, sederhana dan sebagainya tak mampu, akhirnya dia buang kerja. Jadi tujuan kita untuk membantu pekerja. Akhirnya mereka dibuang kerja kerana majikan tak mampu nak bayar gaji. Jadi kita akan tengok pertimbangan keseluruhan dengan kepentingan pekerja. Dalam masa sama juga kita nak dengar pandangan pekerja. Perdana Menteri bercakap kepada media selepas merasmikan Karnival Jamin Kerja Keluarga Malaysia 2022 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Bertemakan Keluarga Malaysia Makmur Sejahtera, Inisiatif Jamin Kerja Keluarga Malaysia mendukung matlamat menyediakan 600,000 peluang pekerjaan tahun ini. Jamin Kerja Keluarga Malaysia merupakan pembuka tirai tahun ini dengan menawarkan lebih 12,000 peluang kerja daripada 50 majikan pelbagai industri. Inisiatif melibatkan peruntukan RM4.8 bilion itu merangkumi 3 program utama iaitu insentif penggajian, inisiatif latihan dan penempatan jangka pendek serta program latihan dan peningkatan kemahiran. Program Jamin Kerja Insentif Penggajian akan memberi tumpuan kepada usaha merangsang para majikan untuk membuat pengambilan pekerja, terutamanya dalam kalangan individu yang tidak aktif bekerja seperti golongan penganggur, golongan rentan seperti OKU, bekas banduan, warga emas dan golongan wanita menganggur bagi tempoh berpanjangan untuk memastikan tiada golongan dipinggirkan. Insentif turut diberi kepada majikan yang mengambil tenaga kerja tempatan bagi jawatan yang kebiasaannya dilakukan pekerja asing atau pegawai dagang. Majikan yang layak akan menerima bantuan kewangan antara 20 hingga 40% daripada gaji kasar maksimum pekerja iaitu RM10,000 bagi tempoh setahun. Dalam ucapannya, Perdana Menteri menggalakkan lebih ramai pelajar dan graduan baharu mendaftar dengan portal My Future Jobs. Ia meliputi pelbagai institusi, Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Majlis Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional TVET. Langkah ini akan membolehkan mereka peka dengan peluang-peluang kerjaya dan perkhidmatan pekerjaan lain yang ditawarkan seperti kaunseling kerjaya, program keboleh pekerjaan, karnival kerjaya dan sesi temuduga terbuka bersama majikan. Pencari kerja yang ingin mendapatkan perkhidmatan padanan pekerjaan juga kini boleh menghadirkan diri terus ke pusat-pusat My Future Jobs di seluruh negara
Portal My Future Jobs kini menempatkan lebih 465,379 pencari kerja dengan pekerjaan baharu, manakala kira-kira 57,791 orang perantisan yang terdiri daripada golongan pelajar dan graduan telah berjaya mendapatkan pekerjaan. Kerajaan Persekutuan akan mengambil alih pembinaan lebuh raya rakyat sepanjang 10 km di Machang, melibatkan laluan dari Bukit Tiu ke Kampung Perangan Mednap. Sebelum ini, kira-kira 35% disiapkan oleh kerajaan negeri. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamad, peruntukan RM300 juta diluluskan bagi tujuan itu di bawah projek pembangunan rancangan Malaysia ke-12. Pembinaan laluan berkenaan dijangka dapat dimulakan April ini dan siap sepenuhnya dalam tempoh 36 bulan. Kita ambil alih kerajaan negeri sudah pun menyiapkan 30%, mana kerajaan pusat tak bayar satu patulah. Tender sudah pun keluar dan dalam masa 2 bulan kira-kira akan buat keputusan anggaran kos 300 juta. Jadi ini satu perkara baru saya nak maklumkan bahawa kerajaan pusat berbincang lama juga dengan kerajaan negeri. Akhirnya tahun lalu sudah ada persetujuan kerajaan pusat akan ambil alih. Beliau ditemui media selepas menerima taklimat pelaksanaan di tapak projek lebuh raya Kota Baru Kuala Kerai dekat Kok Lanas. Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM mencadang menambah sekurang-kurangnya 15 hingga 20 unit gadget dipanggil peranti komuniti di semua pusat ekonomi digital keluarga Malaysia di seluruh negara. Menterinya Tan Sri Anwar Musa berkata, langkah itu sebagai nilai tambah selain meningkatkan kebolehgunaan dan penyertaan masyarakat dalam aktiviti ekonomi digital. Ketika ini, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM sedang dalam proses perolehan. Kalau sekarang ni ada 20 terminal ataupun atau desktop ada 20. Jadi penggunaan pun terhad kepada 20 pada satu-satu masa. Kerana mungkin ada lagi 15 ke 20 tablets yang komuniti boleh gunakan sama ada di sini atau mungkin boleh juga dalam bentuk pinjaman bawa balik ke rumah untuk menggalakkan mereka membuat aktiviti susulan ataupun dia boleh menyertai sebab tempat sekarang SOP tak boleh ada ramai-ramai dalam pusat. Terdahulu beliau menghadiri pelancaran Pusat Ekonomi Digital PEDI Keluarga Malaysia di Felda Kahang Barat, Kluang Johor. Johor memiliki 87 PEDI termasuk 3 PEDI baharu di Johor sedang dalam proses pelaksanaan iaitu di PEDI Kampung Pagoh, PEDI Pulau Benarik Ledang dan PEDI Felda Lingyu di Kota Tinggi. Manakala 11 lagi dalam perancangan. Semua syarikat telco diminta untuk melabur semula dan menaik taraf jaringan internet sekaligus menyediakan perkhidmatan lebih berkualiti. Syarikat berkenaan perlu lebih serius dalam meningkatkan jaringan rangkaian kerana telah menerima banyak keuntungan. Kita nak tengok semua telco. Sekarang ni pun telco pun ada 2-3 darjat. Ada the big four, ada the second dan sebagainya. Jadi kita mahu tengok ada perkhidmatan yang baik daripada semua telco yang telah kita lesenkan. Dan saya ni nak kata amaran bunyi kasar kan. Cuma saya nak beritahu, saya nak minta MCMC buat audit semak prestasi perkhidmatan telco kerana undang-undang membolehkan kita mendenda compound syarikat yang tak memenuhi apa yang ditetapkan. Tambah beliau, perbincangan lanjut bersama pengurusan tertinggi setiap syarikat telco akan diadakan. Berdasarkan laporan diterima daripada syarikat telco, rangkaian di Malaysia berada pada tahap 98%. Namun masih ada pengguna yang mengalami masalah liputan.
Sebanyak 244,786 set dekoder MyTV telah diedarkan ke seluruh Johor. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Zahidi Zainul Abidin berkata, tajaan MyTV akan diperluas ke seluruh negara dari semasa ke semasa. Jadi di seluruh negara ni kita akan cuba untuk menyediakan MyTV. Cuma di samping itu juga kita ada rancangan-rancangan baru untuk menarik minat rakyat supaya mereka melihat MyTV. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan 300 dekoder MyTV kepada penduduk Felda Bukit Besar, Kota Tinggi. Dalam pada itu, pihak KKMM akan menggunakan inisiatif Jabatan Penerangan Info on Wheels bagi mendorong penduduk Johor keluar mengundi menjelang pilihan raya umum Dewan Negeri. Ia sebagai usaha mencapai sasaran 70% penduduk keluar mengundi semasa pilihan raya terbabit. Sementara itu, Datuk Zahidi memaklumkan masalah jaringan internet dalam negara dijangka selesai dalam tempoh 2 tahun. Sebab bagi kita penting konektiviti ini apabila kita sebut keluarga untuk Malaysia, rakyat perlu mendapat maklumat yang pasti dan sahih. Kita nak kerajaan menyampaikan maklumat di seluruh rakyat. Kerajaan keluarkan tender POP 2 ni, maknanya point of preference ni. Daripada sekolah ke satu tempat liputan lain. Jadi ini kita usahakan. Bukan saja tiang kita tambah tetapi kita ada program POP ni. POP 2 ni supaya kita dapat liputan sampai ke hujung kampung. Usaha memperluas jaringan internet sedang dilakukan bagi memberi manfaat kepada pengguna di kawasan berbukit bukau dan di laut. Pelan transformasi digital pendidikan awal kanak-kanak Tabika Kemas bakal bermula tahun hadapan. Pelaksanaan yang akan dijalankan Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas dijangka memanfaatkan hampir 200,000 kanak-kanak. Ikuti laporan wartawan Nur Julizan Muhammad Zain. Pelan ini turut melibatkan Tabika Kemas di kawasan luar bandar yang akan turut sama melaksana pembelajaran dalam persekitaran digital. Ia termasuk Kompleks Tabika Komta Kemas, Kemsek Sirajuddin Kemas yang mendapat kemudahan akses internet memberi manfaat kepada kira-kira 300 kanak-kanak. Ketua Pengarah Kemas, Datuk Muhammad Yasid Bidin berkata, pelan tersebut akan meningkatkan kompetensi digital kepada personal pendidikan awal kanak-kanak melalui pelaksanaan latihan berterusan berkaitan penggunaan teknologi dalam pendidikan. Antara strateginya, memperluas pembekalan peralatan digital seperti pembekalan smart TV, komputer dan akses internet. InsyaAllah di sini kita akan memulakan langkah yang pertama sekali lah untuk mendigitaliskan kaedah pembelajaran kita. Di mana di Kompleks Tadika ini kita dilengkapi dengan smart TV dan juga laptop kepada pendidik-pendidik tadika kita di sini. Jadi insya-Allah lah dengan adanya apps yang pertama ni, maka bolehlah mereka memulakan langkah pertama untuk mengadakan pembelajaran secara digitalised. Projek Bina Baru Kompleks Tabika Komta, Kemsek Sirajuddin ini telah diluluskan dengan peruntukan asal RM3 juta pada tahun 2018. Melalui kerjasama strategik antara Kemas dan Angkatan Tentera Malaysia, kos tersebut dapat dikurangkan kepada RM2.8 juta. Pelaksanaan Pelan Transformasi Digital Pendidikan Awal Kanak-kanak Tabika Kemas ini disambut baik guru-guru. Kita menyambut baiklah dia punya ni sebab demi memudahkan daripada sistem pengajaran dan pembelajaran, cikgu boleh bila mendapat akses internet yang baik, kami boleh mencari sistem pembelajaran yang lebih cemerlang lah di masa depan dan boleh diterapkan dalam tabika kami dengan adanya internet, laptop, dengan TV, smart TV. Kami boleh terapkan sistem pembelajaran dengan teknologi yang canggih pada budak-budak dan kami boleh share banyak benda dengan murid kami, dengan parent. Kami berada di kawasan pedalaman ni, memang memerlukanlah akses internet tu macam tu. Lepas tu anak-anak murid ni sangat bertuah sebab kami pun tabika yang terpilih untuk mendapat akses internet. Mungkin anak-anak ni akan lebih berjaya, anak-anak ni akan lebih meneroka
akan lebih meneroka sama standing macam anak-anak yang berada dekat bandar. Dia terus boleh akses apa yang dia nak melalui Smart TV yang bahan-bahan yang kita dapat, membanding dulu. Kompleks Tabika Komta Kem Said Sirajuddin Kemas ini tersenarai dalam 700 buah tabika yang mendapat kemudahan akses internet. Dengan adanya kemudahan ini, ia dapat memudahkan pembelajaran kanak-kanak sekaligus melahirkan generasi berilmu. Nur Julizan, Muhammad Zain, RTM. Berita wilayah diteruskan dengan paparan berita dari Kedah. Antara fokus utama, golongan B40 terima kediaman baru Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah. Perinciannya bersama Siti Zaida Osman. Silakan. Terima kasih. 60 penerima terdiri daripada golongan miskin tegar dan golongan berpendapatan rendah B40 di bawah projek pemajuan kawasan PPK Kubang Kenying Naka Padang Terap melahirkan rasa syukur apabila mendapat kediaman masing-masing. Majlis penyerahan replika kunci kediaman disempurnakan Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mahzir Khalid baru-baru ini. 60 buah rumah yang dilaksanakan Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah Kedah di Taman Desa Pudina ini melibatkan kos pembinaan RM9.5 juta. Skop projek merangkumi kerja tanah berkeluasan 5.5 ekar, kemudahan infrastruktur iaitu jalan, bekalan air dan elektrik, loji rawatan kumbahan serta gelanggang futsal. Sasaran kita adalah orang-orang miskin yang ada di kampung. Kadang-kadang dia satu rumah tu 3 family, 4 family. Jadi kita ambil salah satu family itu duduk di sini. Sememangnya dasar pembangunan luar bandar untuk membantu rakyat yang miskin ni untuk kita usahakan. Bekas Esko Kerajaan Negeri yang juga pemimpin masyarakat Datuk Badrul Hisham Hashim berkata, projek pembinaan rumah kepada golongan tersebut membuktikan komitmen kerajaan bahawa masyarakat luar bandar yang kurang berkemampuan akan terus dibela. Jadi ini akan memberi satu lagi manifestasi kepada keluarga tersebut untuk terus memberi keresaan untuk keluarga dan anak-anak dalam segi pembelajaran dan juga kondusif untuk diduduki oleh penghuni tersebut. Sementara itu, penerima terlibat melahirkan rasa gembira dan perasaan itu dikongsikan bersama ahli keluarga masing-masing. Bagi saya dan keluarga, Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada pihak Kedah kerana telah menyediakan rumah yang pada kami ini cukup yang bermakna dan berharga lah. Kerana untuk mendapat rumah bukannya senang. Dan kami amat-amat yang menekan rumah dari semua pilih kepada penduduk dan mendapat duduk di sini satu bentuk bantuan yang kami sendiri tak tahu macam mana nak ucap terima kasih itu. Saya rasa bergembira, alhamdulillah, sebab kita boleh dapat rumah sendiri. Sebelum ni saya duduk dengan mok. Mok lah. Ya. Lama lah. 20 tahun. Ya. Itu jadi dengan anak-anak dekat keluarga kami besar sebab anak kami ramai. Jadi bila ada dapat rumah sendiri tu anak-anak lebih selesa lah daripada duduk dengan mak kan. Sebab ada saudara mara lagi ada. Anak 5, sekali angkat 6 lah. Sebelum ni duduk di mana Kak? Sebelum ni menumpang rumah Pak Mentua dekat Kedah Semeliang. Syukur Alhamdulillah sangat-sangat lah. Dah ada rumah sendiri, bolehlah meneruskan kehidupan seperti biasa kan. Tiada yang lebih berharga apabila jasa dan pengorbanan yang dicurahkan kepada negara selama ini dihargai. Penganugerahan Pingat Jasa Pahlawan Negara PJPN kontingen Kedah membuktikan keperwiraan mereka diiktiraf dalam menjaga keselamatan negara. Perasaan terharu dan bangga dikongsi 269 anggota dan pesara polis selepas menerima pingat tersebut yang disempurnakan oleh Ketua Polis Kedah, Komisioner Wan Hassan Wan Ahmad baru-baru ini. Menceritakan detik-detik semasa berkhidmat era keganasan komunis, pelbagai cabaran dan rintangan dihadapi bagi mengekang kemarahan pengganas komunis.
Saya rasa cukup terima kasihlah kepada PDM dan kerajaan Malaysia lah, kerana selama ni saya bertugas di tiga daerah di mana pengalas komunis ada bergerak di sana, dan saya juga telah membantu PDIM melawan ini pengalas komunis di tiga daerah inilah. Daerah mana? Daerah Ipoh, Stream River dan Penggalan Hulu. Amat gembira lah kerana kita berkhidmat dalam pasukan sekian lama dan ini negara kita masih ingat lagi kita punya perkhidmatan dan bagikan pingat jasa pahlawan kepada kita lah. Saya sangat gembira kerana kerajaan masih mengingatkan kami lagi dan jasa-jasa yang kami sumbangkan untuk menjaga keselamatan negara dan keselamatan rakyat. Saya mula berkhidmat dalam pasukan polis pada tahun 1988 dan saya last kali bersama PDIM pada tahun 2001. Oh Allah, saya merasa syukur, alhamdulillah, bertugas selama 38 tahun dapat pingat jasa pahlawan. Alhamdulillah, itu yang diharapkan. Ada masa bertempur di sempadan kawasan Thailand. Tahun bila tu? Tahun 1975. Masa tu saya bertugas di Bertelam 4 Sungai Petani. Memang Kak rasa bangga sebab apa terpilih. Dah berkhidmat lebih pada 38 tahun terpilih hari ini. Mula berkhidmat di trafik IPD Seremban, kemudian bertukar ke IPD Sungai Petani, kemudian di Battalion 4 PPH, kemudian akak bertukar ke IPD Pendang, kemudian ke IPD Kajang, balik ke utara di UPP Bukit Kayu Hitam, di Alustar dan Angkat Pesara. Tiada yang lebih menggembirakan bagi pesakit kronik dan terlantar apabila mendapat perhatian wakil rakyat. Keadaan mereka mendapat perhatian Esko Penerangan, Komunikasi dan Multimedia dan Perdagangan Dalam Negeri Romani Wan Salin yang tampil menghulurkan bantuan. Di Alustar, pesakit saraf dan paru-paru Abdul Rahim Mustafa, 73 tahun dari Kampung Padang, Mukim Tajar, menerima katil khas bagi membolehkan beliau baring dengan selesa. Sebelum ini, Abdul Rahim hanya tidur dan mampu berbaring secara duduk di atas sofa sahaja sejak diserang penyakit berkenaan Oktober lalu. Ternyata, walaupun sebab dan terharu dengan pemberian itu, Abdul Rahim yang ditemani isterinya, Nurmawati Ismail, 53 tahun dan salah seorang anaknya, Muhammad Ikram, yang juga penolong jurutera di unit berita ehwal semasa Kedah, gembira menerima katil tersebut. Agak-agak malam boleh tidur elok lah. Selama ni tidur atas kursi sambil duduk je. Ni bila dapat tegak gini kan, berhantai, insya-Allah dapat. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Rasa selesa sikit lah. Ya, selesa sikit lah. Sementara itu, keceriaan jelas terpancar bagi seorang lagi pesakit jantung, iaitu Zainab Mak Noh, 68 tahun di Kampung Alor Senibung Langgar, Pokok Sena. Zainab turut menerima sumbangan katil khas tersebut. Boleh aku minta bagi boleh lah. Apa orang anak kan. Semua bagi dah. Syukur Alhamdulillah lah. Allah bagi kita rezeki semua kan. Itulah, terima kasih semua. Dalam pada itu, Romani berkata pihaknya akan cuba membantu golongan yang kurang bernasib baik dan pesakit terlantar tersebut. InsyaAllah untuk meringankan suasana kehidupan Bapak Abdul Rahim sendiri. Ikut maklumat, malam nak tidur malam pun sukar juga. Kalau tak ada katil, jadi sentiasa tidur atas kursi, cuma boleh lunjuk tahan kaki saja. Tapi insya-Allah dengan sumbangan katil ini untuk keselesaan untuk tidur malam. Paparan itu tadi mengakhiri bahan berita dari Negeri Jelapan Padi, Kedah. Saya Siti Zaida Osman kembali bersama rakan setugas.
Terima kasih Zaidah atas perincian itu. Fenomena air surut di Teluk Nipah, Pulau Bangko yang berlaku hanya sekali dalam setahun menarik perhatian pengunjung. Situasi itu membolehkan mereka berjalan kaki ke tengah lautan sejauh 0.5 kilometer. Kebanyakan pengunjung, terutama yang pertama kali merasai pengalaman itu, teruja dengan fenomena perkenaan. Mereka turut tidak melepaskan peluang merakam keadaan itu sebagai kenangan. Yang menariknya kita first tu memang kita boleh jalan kaki, betul kita boleh tengok tumbuh karang apa semua, kita boleh tengoklah apa kehidupan yang dalam laut tu kita boleh tengok lebih dekat orang kata. Cantik, memang cantik. Memang cantik. Air dia pun banyak clear. Kita boleh nampak bawah dari apa benda kita boleh nampak itu. Seronoklah. Tadi apa air jernih semua. Bolehlah nampak macam ikan-ikan dalam. Dia boleh kutip apa ni? Kerang apa. Dia air dia bersih sikit. Kalau banding dengan Teluk Batin lah. Ini sini lebih menarik sikit. So boleh enjoy lah. Baik, sebelum ke perkembangan lain, kita ikuti perkembangan cuaca semasa dari Jabatan Meteorologi bersama pegawainya Rashdam Amirul Ashraf Ruslan. Silakan. Baiklah, Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada petang ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini, angin telah pun bertiup dari pelbagai hala dengan kelajuan yang agak sederhana, sekitar 20 hingga 30 km sejam. Namun demikian, kami menjangkakan kelajuan angin ini akan bertambah kencang dalam tempoh masa yang terdekat. Oleh demikian, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelombang peringkat pertama dan juga kedua melibatkan kawasan-kawasan yang berwarna kuning dan juga jingga berkenaan. Keadaan ini akan berkuat kuasa bermula 21 sehingga 25 Februari nanti. Oleh demikian, keadaan ini adalah amat berbahaya untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Baiklah, kita beralih pula untuk melihat tinjauan cuaca semasa pada petang ini. Dapat diperhatikan ketika ini, hujan kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan kawasan di sekitar Pontian di Johor, yang mana kami jangkakan keadaan hujan ini akan berangsur pulih dalam sedikit masa lagi. Manakala bagi lain-lain kawasan di semenanjung Malaysia, keadaan cuaca adalah baik dan tiada hujan pada petang ini. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan hampir kesemua bahagian di Sabah, termasuklah di sekitar bahagian Limbang, Kapit, Bintulu, Mukah dan juga Betong. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada petang ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum.
Fokus negeri di bawah bayu, pembukaan semula pusat pemberian vaksin di Sandakan dan tindakan awal jawatan kuasa khas mengenai pekerja serta warga asing tanpa dokumen sah. Perinciannya langsung bersama Redun Robin di Kota Kinabalu. Silakan Redun. Baik Nurul, pusat pemberian vaksin PPV pertama di Sandakan bagi tahun ini bertempat di bilik pameran IGM Land Batu Enam, Sandakan mula beroperasi hari ini. PPV tersebut dibuka semula berikutan terdapat keperluan bagi memudahkan orang ramai untuk mendapatkan vaksin COVID-19, khususnya golongan kanak-kanak. Saya ingin menghebahkan dan meminta kepada semua penduduk Sandakan kalau ada masa datanglah ke sini, namun di klinik kesihatan masih boleh pergi juga untuk mengambil vaksin. Jadi di sini lebih teratur dan lebih selesa. Semoga dia semuanya akan berjalan dengan lancar. Kami berharap dengan inisiatif kerjasama dengan pihak KKM, kami dapat menurunkan kes COVID dan masyarakat di Sandakan dapat menjalankan aktiviti bisnes dan aktiviti harian yang biasalah. Yang penting sekarang adalah budak 5 sampai 11 tahun. Saya rasa kasih dia vaksin pun satu perlindungan jugalah. Mau pergi sekolah juga, aktiviti di luar pun lebih kami tak berapa bimbang lah sebab sudah suntik. Steady juga lah, sudah kasih tahu dia. Jadi dia faham lah. Dia faham lah. Kawan dia pun ada datang juga. Program P-Kids ni adalah baik kerana program ni dia untuk prevent anak-anak kita daripada kena stage yang lebih teruk jangkitan COVID. Dengan keadaan yang di luar ni yang kita nak hidup seperti biasa kan. Setakat ini, kadar vaksinasi bagi dos penggalak di Sandakan adalah 14.6%, manakala PIC Kids yang bermula sejak 4 Februari lalu adalah 3.6%. Seramai 46,800 kanak-kanak berumur antara 5 hingga 11 tahun di Sandakan layak menerima vaksinasi menerusi PIC Kids. Pengerusi jawatan kuasa khas mengenai pekerja serta warga asing tanpa dokumen sah, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan menyeru kerjasama semua pihak dalam memberi input maklumat demi menangani isu berkaitan pekerja asing di Sabah. Jelasnya pengumpulan maklumat tersebut penting dalam tempoh 3 bulan ini demi menyiapkan laporan awal untuk dibentangkan kepada Kabinet kelak. Datuk Dr. Jeffrey yang juga Timbalan Ketua Menteri Sabah menjelaskan setakat ini belum ada data lengkap mengenai pekerja asing dan penduduk asing yang berada di Sabah. Well, I expect to meet most of the stakeholders, the legal people, what are the laws yang perlu dilaksanakan. Then we meet the law enforcement people. What is the problem in the enforcement? Then I'll be meeting employers. What is the problem? How can we work together? Then I will meet NGOs, community leaders. Apa dia punya pendapat? And then I will meet political leaders. Beliau ditemui media selepas Majlis Pelancaran Inisiatif Belia Prihatin Alam Sekitar We Believe Together, anjuran kelab Belia Prihatin di Putatan. Dr. Jeffrey berkata, keutamaan pada masa kini adalah tertumpu kepada pekerja asing terlebih dahulu melalui pengumpulan cadangan dan data lengkap demi langkah penyelesaian terbaik dapat diambil. Beliau turut bersetuju dengan cadangan awal agar penguatkuasaan peraturan sedia ada terhadap pendatang asing tanpa izin parti. Anggaran RM300,000 diperuntukkan disediakan kerajaan negeri untuk membaiki jambatan gantung di sepanjang Sungai Bengkoka yang rosak akibat banjir besar baru-baru ini. Peruntukan tersebut melibatkan 6 jambatan yang memerlukan pembaikan, melibatkan penduduk di 5 buah kampung. 5 buah kampung yang terjejas adalah Kampung Bilangau Besar,
Kampung Sapa Talang, Kampung Salung Kapit, Kampung Mandurian Laut dan Kampung Kobon. Pembantu Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi yang juga Wakil Rakyat PITAS, Datuk Seri Dr. Rudi Awah dalam reaksinya memberi jaminan bahawa masalah tersebut akan diselesaikan bersama-sama ahli Dewan Undangan Negeri Bengkoka, Harun Durabi. Berhormat Ketua Menteri telah pun datang ke PITAS pada masa itu dan telah bersetuju bahawa jembatan-jembatan keperluan utama seperti jembatan Dandun ini adalah keperluan utama. Murid-murid melintas, ibu-ibu mengandung untuk limpas ke klinik-klinik menggunakan jembatan. Dia berkata demikian kepada RTM selepas menyampaikan sumbangan kepada mangsa kebakaran Kampung Landung Ayang di Pusat Pembinaan Sementara PPS Dewan Tun Mustafa Kudat. Pada ketika ini, penduduk berkenaan terpaksa menggunakan khidmat perahu tambang untuk menyeberang Sungai Bengkoka. Sabah sesuai mengadaptasi penggunaan tenaga solar sebagai sumber alternatif bekalan tenaga elektrik boleh diperbaharui di negeri ini. Teknologi tersebut juga praktikal dan mampu memberi manfaat di kawasan pedalaman, khususnya di kawasan yang belum memiliki jaringan bekalan elektrik. Khususnya di negeri kita tahu negeri kita ini memang masih lagi kekurangan tenaga elektrik. Dan dengan sebegini, dengan program ini akan menambahkan baik kepada khususnya kepada rakyat Sabah. Tenaga hijau. Satu ialah untuk kita punya bangunan kerajaan, taman ibadat, ya, syarikat swasta yang ada kilang sebagainya. Ini satu kita punya matlamat. Yang kedua ekosolar bandar yang tidak bekalan elektrik. Di Sabah ni alhamdulillah kita dalam peringkat perbincangan dan mendapat green light daripada pihak Felda FIC di Lahad Datu, iaitu di Felda Sahabat, yang kita akan cuba kurangkan kos dieselnya, di mana kos diesel yang dimaklumkan kepada saya lebih kurang 2 juta sebulan. Mereka ditemui RTM dalam majlis menandatangani persefahaman MOU antara Prisbah dan Lotus MFZ Green Tech Malaysia Sdn Bhd di Kota Kinabalu bagi tujuan usaha-sama pembekalan tenaga baru di Sabah. Sukan Bola Sepak Piala Sabah Maju Jaya SMJ 2022. Setelah mengharungi 3 perlawanan, Kedah FC secara rasmi diumumkan sebagai juara, diikuti pasukan TRW Kelantan FC di tempat kedua, Sabah FC di tempat ketiga, manakala Sarawak United FC di tempat keempat. Namun secara keseluruhan, pasukan Sabah dan Kelantan turut berkongsi mata dengan Kedah dengan semuanya memperoleh 6 mata. 3 pasukan ini memperoleh 2 kemenangan dan 1 kalah. Perbezaan kedudukan hanya ditentukan menerusi jumlah bolos dan jaringan. Semalam pertemuan Sabah dengan Kedah berkeputusan Sabah menang 1 berbalas 0. Gol tunggal Sabah dijaringkan Altamir Cordero Pesua Neto pada minit ke-53. Manakala sebelum itu pertemuan antara Kelantan dengan Sarawak berkeputusan 3 berbalas 2 gol. Semua perlawanan dan majlis ringkas penyerahan piala kepada pemenang berlangsung di Stadium Likas, Kota Kinabalu. Baik, sekian berita dari negeri Sabah. Lengkapkan vaksinasi dan dos penggalak anda. Utamakan SOP, elak tempat sesak. Dengan itu saya, Redwin, kembali bersama dengan Nurul di Angkasa Puri. Nurul. Terima kasih, Redwin. Kita ke Sarawak. Antara tumpuan berita dari Bumi Kenyalang, persimpangan bertingkat Nyabau yang siap pada 26 Januari lalu diyakini meningkatkan ekonomi negeri itu. Perincian lanjut kita bersama Bumawin. Silakan Buma. Baik, terima kasih Nurul. Mewujudkan pembangunan yang mampan antara komitmen kerajaan ke arah memastikan setiap masyarakat di Sarawak menikmati pembangunan yang giat dilaksana. Ia termasuk projek persimpangan bertingkat Nyabau sepanjang 1.2 km yang merupakan persimpangan bertingkat terpanjang dalam jajaran Lebuh Raya Pen Borneo LPB Sarawak.
Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng berucap di Bintulu pada majlis perasmian pembukaan jajaran Seksyen Nyabau WPC 10 LPB berkata, ia diyakini bakal memberi impak besar di negeri ini. Saya yakin dengan siapnya Lebuh Raya Pen Borneo ini nanti akan membawa impak yang besar kepada negeri ini, khususnya dari segi pembangunan sosioekonomi rakyatnya. Bagi saya, dengan adanya sistem jaringan Lebuh Raya yang baik, projek ini mampu menarik minat syarikat asing untuk melabur di Sarawak dan seterusnya membuka lebih banyak peluang pekerjaan, lebih-lebih lagi di kawasan perindustrian Bintulu. Persimpangan bertingkat Nyabau siap pada 26 Januari lalu menelan kos RM164 juta. Sementara itu, Datuk Seri Fadilah Yusof yakin fasa 1 projek LPB Sarawak mampu disiapkan penghujung tahun ini. Fasa 1 LPB Sarawak yang bernilai RM16.117 bilion meliputi 11 pakej kerja dengan jajaran sepanjang 786 km bermula dari Teluk Melano ke Miri, dimulakan pada Oktober 2015. Program Citra Warna Keluarga Malaysia yang bakal diadakan di tebingan Sungai Kuching tetap diteruskan dengan pengenalan prosedur operasi standard SOP yang ketat. Ke arah itu, Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, malam gala program berkenaan, jemputan yang hadir akan ditempatkan di 7 buah kanopi dengan mengehadkan seramai 2,450 pengunjung. Bertugas pada majlis itu dalam memastikan acara kebangsaan yang julung kali diadakan di Sarawak ini diteruskan. Waterfront ini, ciri-ciri di waterfront ada atau tidak ada citra warna, orang bermain. So the only way bagi saya lah, satu daripada cara untuk kita mengatasi dan juga cuba kita mitigate, mengurangkan apa-apa juga masalah dari sudut COVID, kita perlu menghujungkan banyak lagi kanopi supaya penontonnya akan teratur berada di bawah kanopi, tertutup dan jarak penjarakan sosial semua. Beliau berkata demikian kepada media di Dewan Mesra Simunjan. Program bertemakan Temasya Kepelbagaian Budaya itu bakal memberi kemeriahan fiesta warna-warni dengan kepelbagaian program dan ia dijangka dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Antara pengisian sepanjang program itu adalah Festival Kraft Sarawak, konsert Sape, Festival Gendang Sarawak, peragaan busana kraft tekstil Malaysia, Food Bazaar serta persembahan bunga api dan pertunjukan air pancut musikal. Program tersebut akan diadakan pada 24 hingga 27 Februari ini. Pada asalnya dijadual diadakan pada Disember tahun lalu dan telah ditunda ekoran pandemik. Susulan kenaikan harga barangan ketika ini, Ahli Parlimen Batang Lupar Datuk Seri Rohani Abdul Karim menasihati orang ramai untuk menjadi pengguna bijak dan merancang perbelanjaan harian. Mengakui situasi semasa kenaikan harga barang memberi tekanan kepada semua pihak, lebih-lebih lagi pengguna dari kalangan berpendapatan rendah. Beliau juga mahu pengguna berbelanja mengikut keperluan. Jelas Datuk Seri Rohani kerajaan mengambil berat isu kenaikan harga barangan dan sentiasa mencari jalan untuk mengatasinya. Ini termasuklah mengadakan program jualan keluarga Malaysia PJKM bertujuan menyediakan barangan asas pada harga yang lebih murah. Ketika ini juga kerajaan telah melaksanakan pemberian subsidi kepada industri ternakan ayam dan telur ayam dalam usaha menstabilkan semula bekalan tersebut. Pada masa sama, Datuk Seri Rohani amat berharap tidak akan berlaku inflasi yang akan lebih menjejaskan masyarakat keseluruhannya. Jadilah pengguna bijak. Dari segi perbelanjaan, kita seharusnya mengambil iktibar bahawa sekarang ini barang sebenarnya lebih mahal daripada dahulu sebab keadaan pengeluaran. Ya, pengeluaran dengan permintaan tak seimbang. Sebab permintaan lebih tinggi daripada supply, jadi sebab itu harga akan naik. Tapi harapan saya jangan ada inflasi. Ya. Inflasi akan lebih lagi menjejas kita di dalam negara. Datuk Seri Rohani ditemui pada program jualan keluarga Malaysia di Pekan Lingga.
Mengenai PJKM, beliau amat bersetuju jika program tersebut dapat diadakan lebih kerap pada masa akan datang. Walau bagaimanapun, pelaksanaan PJKM di sesebuah tempat memerlukan sokongan dan maklum balas positif daripada pengguna. Selain di Lingga, program serupa turut diadakan di Pekan Pusat dan ia merupakan kali kedua PJKM dibawa ke daerah pusat selepas yang pertama pada penghujung Januari lalu. Baik, penubuhan sayap baharu untuk Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB bagi golongan berusia 18 hingga 28 tahun kini sedang dirangka. Menurut Naib Presiden PBB Dr. Anwar Rapai, persetujuan telah dicapai untuk melaksana beberapa fasa sebelum penubuhan sayap baharu itu dikemukakan kepada Presiden Parti dan seterusnya dibentangkan di Mesyuarat Agong PBB pada Jun kelak. Agong PBB bulan 6 nanti. Ini penting sebab sebelum apa-apa perubahan terhadap perlembagaan PBB, kita harus membawanya ke Mesyuarat Agong sebelum ROS membolehkan kita menubuhkan sayap tersebut. Ke arah itu, katanya sebuah makmal strategik akan diadakan pada minggu depan melibatkan ahli PBB dan beberapa badan bukan kerajaan NGO. Makmal itu katanya untuk memikirkan perancangan, kriteria dan tujuan penubuhan sayap baharu tersebut sebelum sebuah jerayawara dilakukan di seluruh Sarawak. Dr. Anwar yang juga Menteri Muda Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat berkata demikian kepada pemberita di Kemuyang Sibu. Presiden PBB Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng pada 9 Januari lalu mengumumkan parti itu akan meminda perlembagaan partinya bagi membolehkan sayap baharu parti politik utama Sarawak itu ditubuhkan. Polis Diraja Malaysia PDRM amat menggalakkan pelatih Kor Sukarelawan Simpanan Polis Siswa-Siswi sukses untuk menjadikan bidang kepolisan sebagai kerjaya. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Manca Atta berkata, ini kerana pelatih Kor sukses memiliki asas kepolisan setelah menjalani latihan selama 3 tahun. Menurut Datuk Manca lagi, ini merupakan kelebihan kepada pelatih semasa proses temuduga untuk menyertai pasukan PDRM. Jelasnya keterampilan diri dari segi fizikal serta ilmu dan pengetahuan yang diterap sepanjang latihan akan menjadikan pelatih Kor sukses calon terbaik untuk berkhidmat dengan pasukan keselamatan negara itu. Kor sukses dengan matlamat untuk melahirkan modal insan berkualiti selain warga negara yang mempunyai sahsiah diri yang unggul, ilmu kepolisan dan undang-undang yang lengkap telah dilancarkan pada Jun 2006 dan terdapat di 19 buah universiti awam dan 13 buah cawangan UiTM dengan 3,102 orang keanggotaan sehingga kini. Latihan Kor sukses antara lain meliputi modul latihan kawat, senjata, etika dan pengurusan integriti dan asas pasukan gerakan AM. Datuk Manca menyatakan demikian pada majlis penyampaian sijil lantikan Inspektor Sukarelawan Polis Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS kepada 84 orang pelatih di Kota Samarahan. Kor sukses UNIMAS telah ditubuhkan pada 22 Jun 2006 dan setakat ini seramai 595 orang pelatih telah berjaya menamatkan latihan asas Kor sukses, manakala 73 orang berjaya menyertai PDRM. Jabatan Laut Wilayah Sarawak komited membantu pengusaha bot penambang limbang untuk mendapatkan lesen kecekapan memandu bot. Menurut Pengarah Laut Wilayah Sarawak Muhammad Marzuki Ibrahim, lesen tersebut diberikan bagi memastikan hanya jurumudi yang bertauliah membawa bot penumpang berlesen di perairan limbang. Jelas Muhammad Marzuki lagi, dalam masa sama, pihaknya kini dalam perancangan mengadakan program sedemikian yang akan menyasarkan penduduk di Sundar dan Lawas. Bagi daerah limbang, katanya, seramai 45 orang pemandu bot telah diluluskan serta diberikan lesen tersebut bagi tahun ini. Beliau berucap demikian pada majlis penyerahan sijil kekompetenan mualim pelayaran terhad di Dewan Bunga Raya Limbang. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Silakan Nurul. Terima kasih Bu Mawin atas perincian itu.
Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI menyerahkan 13.2 metrik tan sumbangan produk hasilan haiwan bernilai RM134,000 kepada pelbagai agensi dan jabatan tahun ini. Timbalan Menterinya Datuk Dr. Nik Muhammad Zawawi Salih berkata ia melibatkan bekalan makanan haiwan seperti keratan ayam sejuk beku, daging sejuk beku dan pelbagai produk hasilan haiwan lain. Sumbangan tersebut diharap dapat membantu agensi dan jabatan terlibat dalam mengurangkan kos pengurusan serta perbelanjaan makanan haiwan seliaan. Serahan ini adalah bertujuan untuk memastikan bekalan makanan haiwan kepada pihak berkaitan dalam keadaan yang mencukupi dan memenuhi keperluan bekalan bahan mentah untuk dijadikan makanan kepada haiwan ternakan. Untuk makluman, di penjara ini ada usahawan-usahawan daripada banduan yang mengusahakan ternakan yang memerlukan kepada makanan. Beliau memberitahu sidang media sempena Majlis Serahan Sumbangan Bekalan Makanan Haiwan di bawah MAFI prihatin kepada Jabatan Penjara Malaysia di Penjara Pengkalan Jepa, Kota Baru, Kelantan. Sejak penularan COVID-19 dalam negara, ramai yang terjejas punca pendapatan, malah ada yang kehilangan pekerjaan. Tidak terkecuali Muhammad Bazli Jamaluddin. Tidak berdiam diri, beliau mengambil inisiatif beralih ke bidang perniagaan. Wartawan Rozihanis Abdul Rahman mendekati individu kala itu. Bazli sebelum ini bekerja di sebuah syarikat perindustrian. Bagaimanapun disebabkan pandemik, dia diberhentikan kerja. Mencuba perkhidmatan e-hailing kemudiannya, namun keretanya pula rosak. Keadaan hidup memang susah. Hutang kereta lagi, hutang loan lagi, rumah lagi, banyak lagi yang kena bayar. Jadi anak pun masih masa tu minum susu lagi. Jadi kehidupan tu memang susah. Tak ada pilihan lain. Jadi cuba nasib untuk berniaga lah. Cuba nasib berniaga, alhamdulillah sampailah sekarang. Bapa kepada 5 cahaya mata termasuk seorang anak autism, beliau tidak mudah berputus asa. Bersama isteri, keputusan diambil untuk memulakan perniagaan. Saya bermodalkan 200 duit zakat, duit sara hidup zakat masa ketika PKP. Lepas tu dengan modal 200 tu lah saya beli barang bahan mentah. Barang-barang lain tu saya ambil je apa yang ada kat rumah. Dengan duit tu sampai sekarang lah saya guna untuk meniaga ni. Modal 200 tu lah. Beliau kini mampu memperoleh pendapatan sekitar RM2,000 sebulan melalui jualan sarapan di gerainya yang terletak di Balok Kuantan. Bermula dengan diberhentikan kerja, Bazli dan isterinya Nurul Hafizah Zulkifli mula mencari alternatif lain bagi memastikan mereka sekeluarga tidak mengikat perut. Dan gerai yang menjual sarapan pagi ini kini menjadi mata pencarian utama keluarga ini sejak 2 tahun lalu. Tidak dibiarkan bersendirian, Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang MUIB memberi sumbangan peralatan perniagaan. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif MUIB, Dr. Asmadi Abdul Rahman berkata, sehingga Disember tahun lalu, 110 permohonan peralatan perniagaan dengan kos hampir RM400,000 diluluskan. Manakala bagi Januari lalu, 10 permohonan diluluskan dengan peruntukan RM30,000. Sebab melalui zakat yang dibayar oleh warga Pahang lah kan, maka benda inilah yang disalurkan kembali kepada asnaf-asnaf yang layak seperti mana disebut dalam Al-Quran berdasarkan kepada syarat-syarat yang kita dah tetapkan bagi. Dan sekarang ni pun kita dah cuba wujudkan satu dasar. Penerima-penerima barangan ni mereka kena mencarum sekurang-kurangnya satu hari RM1. Bagi peniaga yang memerlukan bantuan peralatan mahupun modal, boleh terus ke pejabat MUIB cawangan daerah dengan memenuhi syarat iaitu telah memulakan perniagaan lebih 3 bulan, berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM dan berlesen. Laporan Rozihanis Abdul Rahman, Berita RTM.
kejohanan badminton berpasukan Asia BATC 2022. Hasrat skuad wanita negara beraksi di pentas final tidak kesampaian selepas tumpas kepada Korea Selatan 0-3 dalam aksi separuh akhir. Pemain perserangan negara SK Sona yang turun memulakan aksi terpaksa akur tewas kepada Sim Eugene set 21-16, 21-17. Pasangan harapan negara Pierre Tan dan Valerie Sio yang turun selepas itu juga gagal menyamakan kedudukan buat Malaysia. Pierre Tan dan Valerie Sio gagal menyaingi aksi konsisten baik Hana Seong Hyu Yun sekaligus tewas 15-21, 14-21 dalam tempoh 38 minit. Perserangan ketiga negara Siti Nur Shuhaini Azman kemudian berjaya menghidupkan api kebangkitan negara dengan memberi tentangan kepada Lee Si Yeon. Meskipun tewas set pertama 11-21, namun Siti Nur Shuhaini berjaya bangkit menang set kedua 21-15. Namun seakan hilang fokus, Siti Nur Suhaini gagal mengulangi prestasi sama pada set penentuan sekaligus tewas 13-21. Meskipun tewas, Malaysia sudah mengesahkan tempat secara merit di pusingan akhir Piala Uber di Thailand Mei depan. Beralih ke Liga Perdana Futsal Malaysia MPFL 2022, naib juara edisi lalu Pahang Rangers FC terus mengukuhkan kedudukan di tangga ketiga Liga selepas menjadikan pasukan Shah Alam City sebagai mangsa belah sahan. Skuad kendalian Gerard Casas itu menang bergaya 6-0 untuk mencatat kemenangan ke-6 hasil daripada 9 perlawanan. Pahang Rangers tidak perlu menunggu lama dengan Farhan Khairul Anwar menggegar jaring lawan dengan gol seawal minit pertama perlawanan. Pahang terus sekarang menambah 4 lagi jaringan dalam tempoh 6 minit menerusi Yazid Kamaruzwan, Abu Hanifah Hassan, Victor Espindola dan Haris Naim Nasir. Shah Alam City yang enggan terus dimalukan kemudian berusaha mencipta beberapa gerakan namun dengan mudah dipatahkan pertahanan Pahang. Alif Mat Amin melengkapkan kemenangan besar pasukan dengan gol ke-6 2 minit sebelum tamat perlawanan. Pahang memungut 20 mata untuk terus mengukuhkan cengkaman terhadap pendahulu Selangor MAC dan Negeri Sembilan di tempat kedua. Baik saudara, berita wilayah edisi 19 Februari 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Saya Nur Zamri, salam hormat dan Assalamualaikum.